Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan. Salam Melaka berwibawa pintar hijau bersih. Saudari-saudari gele, waalaikum. Sepian hormani hauma khaifalikum ana bil har syukran. Marairen huaren inturun wa mendeji siaran tak cahau. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka dan juga penganalisis politik. Saudara, hari ini saya tampil khususnya di SUK ataupun Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka. Inilah menjadi permis atau organisasi disebut state level yang menjadi rebutan di antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional. Saudara, ini antara parti dominan. Saya selalu sebut parti dominan di negeri Melaka, khususnya dalam pilihan raya negeri Melaka yang ke-15. Kita perlu rasional dan realistik. Parti yang mahu bertanding dengan 28 kerusi adalah Pakatan Harapan dan kita ada Barisan Nasional UMNO dan seterusnya Perikatan Nasional. Isunya sekarang ini, siapakah akan yang mampu memiliki atau mampu diberi mandat 5 tahun. Ingat, satu term 5 tahun. Mereka perlu bekerja keras untuk membuktikan kepada rakyat selepas mereka menang pilihan raya DON di negeri Melaka, untuk mereka terus memastikan negeri ini, khususnya negeri Melaka, stabil dari segi politik, kestabilan politik, ekonominya mampan, peningkatan kos hidup rakyat, dan mereka mampu menarik para pelabur masuk ke negeri ini dan memastikan isu-isu berkaitan dengan pekerjaan, rakyat mampu mendapat pekerjaan yang baik. Dan seterusnya mereka dapat mengubah masa hadapan diri, keluarga dan anak-anak mereka. Bahawasanya, mengapa di antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional mereka merebut-rebut, mereka mahukan mandat untuk memimpin negeri Melaka. Baik, kita lihat sebelum ini mengikut sejarah dan kronologi yang sedia ada. Kita mengimbau kembali bahawa Melaka disebut sebagai kubu kuat Barisan Nasional dan UMNO. Begitu juga Johor dikatakan kubu kuat. Tetapi ingatlah bahawa apa saja boleh berlaku, kun fayakun. Pada 2018, sejarah telah membuktikan Melaka jatuh kepada Pakatan Harapan dengan penampilan kerjasama utuh daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, PKR, Ling Guan Eng, Lee Kim Siang daripada DAP, Mat Sabu daripada Amanah, seterusnya Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tun Dr. Mahathir daripada Bersatu. Saudara, tetapi ingatlah, paluan itu, gompang itu, ikatan itu, jodoh itu tidak ada lagi. Sekarang ini realitinya Pakatan Harapan sedang bergerak antara PKR, Amanah dan DAP. Mampukah mereka memenangi pilihan raya negeri Melaka menjadi tanda soal. Tetapi ingat, jangan pandang enteng pada Pakatan Harapan, kerana suara rakyat adalah suara keramat. Saudara, Barisan Nasional mengikuti rapat dan ingatlah, melalui kajian saya, Barisan Nasional mempunyai sedikit kekuatan kerana mengemukakan calon-calon muda profesional di kalangan doktor, lawyer, engineer, mereka yang entrepreneur dan mereka-mereka yang 50 tahun ke bawah. 85% daripada calon mereka adalah golongan profesional, intelektual, berkarisma. Tetapi ada juga di kalangan 5 atau 6 orang pemimpin-pemimpin veteran dikekalkan, yang mana saya melihat kompetensi mereka ini agak rendah dan mereka terlalu lama membina legasi. Baik saudara, apapun kita tidak mempertikai yang lama atau baru, yang paling mustahil adalah mereka menang atau tidak. Baik, kita berbalik kepada Adli Zari. Apakah yang telah Adli Zari lakukan sepanjang kepimpinan beliau di negeri Melaka? Saya melihat secara jujurnya sebagai penganalisis politik, saya tidak mau bias kepada BN atau UMNO, tapi apa yang saya melihat adalah Adli Zari adalah seorang pemimpin yang berkarisma, intelektual. Beliau berkelulusan jurutera dan beliau sebenarnya adalah anak jati negeri Melaka daripada kampung pulau Durian Tunggal. Saudara, isunya adalah bagaimana Adli Zari cuba memastikan supaya isu keterisan rasuah salah guna kuasa dapat ditangani dengan baik. Dalam masa yang sama, mereka cuba mengangkat martabat rakyat dan memastikan ekonomi rakyat dapat diperkasakan. Begitu jugalah dari segi aspek menarik pelabur masuk ke Malaysia, menjana pendapatan melalui pelancongan, dan isu-isu perumahan rakyat diangkat, diperkasakan. Isu-isu untuk rakyat mungkin miskin tegah, B40,
bagaimanakah isu-isu berkaitan dengan delivery system, sistem penyampaian kerajaan yang lemah diperkasakan, yang mana KPI disebutnya piagam pelanggan dalam organisasi mesti diikuti, khususnya melibatkan penjawat awam. Saudara, penjawat awam adalah frontliner. Apabila permohonan, surat, apa sahaja daripada rakyat ataupun mana-mana stakeholder, external stakeholders ini dimajukan kepada penjawat-penjawat awam, mungkin kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan ataupun mana-mana kerajaan tempatan, Majlis Daerah, Majlis Perbandaran Hantuajaya, Majlis Perbandaran Alur Gajah Melaka dan pelbagai lagi institusi. Tapi persoalannya, adakah dokumen surat itu diproses dengan cepat? Adakah mengikut KPI? Adakah dibalas email dan surat itu kepada rakyat ataupun pada stakeholders? Kerana berlaku banyak surat yang dimajukan, pada lazimnya kita dapati rungutan daripada rakyat, surat itu tidak dibalas, tidak dimaklumkan sukacita duka cita, apa statusnya. Kemudiannya mereka lambat mengambil masa, termasuklah permohonan tanah yang dikatakan mengambil lebih daripada setahun lebih ataupun 5 tahun, dan Pakatan mahu birokrasi ini diturunkan kepada 4 bulan. Maknanya saudara, kita perlu melihat kepada takbir urus yang cekap, delivery system, perlu menolak kepada Little Napoleon dan juga amalan birokrasi. Yang ini yang selalu disebut oleh banyak pemimpin. Baik saudara, saya juga antara penganalisis, bukan saja turun padang buat analisis di kampus dan juga dari segi empirical scientific journal, tetapi saya turun ke lapangan, saya memantau rakyat, saya memantau pengundi, memantau calon, dan saya selalu memberi nasihat kepada Federal State Local Government, kepada Sultan, Tuanku Sultan, Raja-Raja Melayu, kepada ketua-ketua agensi penguatkuasa di Malaysia ini, PDRM, SPRM, mana-mana agensi kerajaan Federal State Local Government, ketua menteri-menteri besar, Barisan Nasional Pakatan Harapan, semuanya saya beri pandangan, hantar proposal, beri pelbagai idealisme. Maka mereka memanfaatkan. Adli Zari antara pemimpin ketua menteri, pengalaman saya dengan Adli Zari, saya menghantar banyak paperwork pada beliau, cadangan dan sebagainya. Saya dapati apa yang beliau lakukan adalah sama dengan apa yang saya pernah cadangkan. Di situlah saya melihat, bukannya saya bangga masuk bangku langkah sendiri, tetapi saya rasa sangat gembira dengan sikap as a good leader. He maintain his listening skill. Dia sangat humble. Dia bukan saja menjadi pencerap yang baik, pendengar yang baik. Apa saja idealisme, pandangan, proposal, paperwork daripada mana-mana pihak, Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kadazan, Protegi Asli, Adli Zari akan ambil dan beliau terjemahkan bersama Exco dan sebagainya. Inilah juga saya beri pandangan kepada Barisan Nasional dan UMNO di Kerajaan Pusat ketika kepimpinan Tun Dr. Mahathir, ketika kepimpinan Datuk Seri Najib, Pak Lah. Tujuan saya melakukan perkara itu adalah untuk memperkasakan government of the day. Tuan-tuan perlu ingat, tuan-tuan mungkin bias kepada Pakatan Harapan, Barisan Nasional UMNO, Putra maupun calon bebas di APPKR, apa-apa parti sekalipun. Tetapi ingatlah, saya mahu melihat mana-mana parti politik. Saya sebut banyak kali, baik Kerajaan Negeri Melaka ataupun Kerajaan Pusat di Putrajaya, kita ingat Parlimen dibubarkan pada PRU ke-15. Mungkin tahun depan, masalah kita di Malaysia ini adalah kita tidak akan dapat lagi two-third majority besar. Yang mana kalau kerusi Parlimen 22, kita tak akan dapat kerusi Parlimen 222, kita tidak akan dapat 150 kerusi Parlimen yang besar begitu. Ataupun di Kerajaan Negeri Melaka kita ada 28 dun, tapi kita belum tahu kita dapat 28. Yang saya jangkakan, baik PH maupun Barisan Nasional, mereka hanya akan dapat 15, 16, 14, 15, 16, sekadar situ sajalah. Dan kita yakin dan percaya akan bermulalah formula kerajaan MOU yang diperhatikan seperti apa yang berlaku pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia UMNO BN, termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lee Kim Siang, Mak Sabu, yang duduk semeja menandatangani agreement mutual understanding. Saudara dan saudari, itulah yang saya selalu sebut negotiation agreement in politics. Saya ulang suara, negotiation agreement in politics. Baik, maka itulah kita tidak perlu bergaduh, bertelagah, bermusuh, membenci antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional ataupun Parti Perikatan Nasional. Yang paling mustahak adalah kita beri mandat kepada rakyat Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kadazan, Protegi Asli. Saudara, hari ini saya seru kepada seluruh rakyat negeri Melaka. Kita maklum ada hearsay yang menyatakan akan ada rakyat yang tidak mahu mengundi dan ramai tidak mahu keluar disebabkan isunya COVID-19, dan ada juga yang risau dan ada yang marah tentang percaturan politik, dan ada yang mahu membalas
satu perasaan yang tidak puas hati kepada kerajaan BNPH dan sebagainya kerana isu politik dan sebagainya, maka mereka sudah hilang keyakinan atau tidak mempunyai semangat untuk mengundi. Tapi saya minta tuan-tuan, keluarlah. Tolonglah undi, tidak kiralah parti mana. Yang paling mustahak adalah carilah wakil rakyat yang berkualiti di kalangan mereka dalam Barisan Nasional, Pakatan Harapan, maupun mereka dalam PKRDAP, maupun mereka dalam Perikatan Nasional Bersatu PAS dan apa saja. Pastilah kalau mereka berkarisma, berintelektual, bebas daripada rasuah salah guna kuasa, mereka berpendidikan tinggi, mereka berhak untuk dipimpin. Saudara, sekali lagi saya menyatakan SUK ataupun kerajaan negeri Melaka ini milik siapa? Sudah pasti milik rakyat. Milik rakyat. Saudara, orang politik, Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Adun Ahli Parlimen, mereka tidak boleh angkuh, sombong dan belagak. Kerana yang mempunyai kuasa dan mandat adalah rakyat. Ingat, hari ini terbukti apabila Parlimen dibubarkan atau DUN dibubarkan, maka timbullah isu di mana kita mahu pastikan supaya rakyat yang bangkit bersuara mengundi. Sebab itu hari ini ramai pemimpin mengecek, peluk, turun padam, minum kopi sama, memujuk dan datang ke rumah kita, mengantar beras, ya, mengantar susu, mengantar segala keperluan dalam keadaan banjir. Saya nak beritahu isu banjir, di mana isu banjir di negeri Melaka ini bukan isu baru. Tapi saya juga telah banyak perjuangkan, mencadangkan kepada Tuan Adli macam-macam cadangan, termasuk beliau merujuk kepada pakar-pakar daripada universiti. Gunakan universiti di negeri Melaka, sekolah profesor yang ada menjadi think tank, masukkan dalam satu jawatankuasa melihat kepada bencana alam, termasuk bukan saja banjir, banyak lagi bencana, tanah runtuh dan sebagainya. Dan gunakan kepakaran mengikut universiti berkaitan yang punya universiti teknikal dengan cara teknikalnya, isu-isu sebagai nasihat teknikal, bahagian kemanusiaan dengan kemanusiaannya, ikut fakulti dan ikut kepakaran masing-masing. Itu antara cadangan. Dan saya minta besarkan parit sungai dan sebagainya, maintain dan sebagainya, biarkan aliran air ini jalan dengan baik. Empangan itu kita perlu buat isu-isu yang berkaitan dengan, ada juga isu di Melaka kekurangan air. Saya mencadangkan buat banyak empangan, ya, termasuk tangki-tangki dan sebagainya. Macam-macam saya cadangkan. Asal ada isu, asal ada kreasi, saya sangat idealistik, bukan idealistik saja. Saya buat, saya karang, saya tulis, saya cadang, saya bagi justifikasi. Saudara, saya sudah buat apa yang saya mampu. Tinggal lagi saya belum lagi menjadi pemimpin ataupun Adun Ahli Parlimen. Tapi itu cita-cita. Seperti mana ahli parlimen yang sedia ada, mereka ada cita-cita. Tapi apa pun saya mau sebut di sini, hari ini kedudukan saya adalah sebagai Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Melaka, merengkap sebagai penansis politik. Fikir positif bersama saya, turun undi, gegar. Pastikan kita mencapai kemenangan. Lahirkanlah pemimpin-pemimpin Adun dan ahli parlimen yang berkualiti, berkarisma, intelektual, yang tidak korup. Jangan berpaut, jangan tengok kepada parti politik, taksub dengan parti politik. Kita sokong parti politik itu dia korup, salah guna kuasa. Kita susah, kita merana. Ingat pesan saya, bagi hak kepada BN, bagi hak pada pakatan, bagi hak pada perikatan, bagilah hak pada calon bebas, bagilah hak kepada putera. Tetapi sangat sukar calon bebas, tabahlah dalam perjuangan ini. Bidat, syukuran dan dewan komisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.